janji Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang bersyukur dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat bila kata Allah tambah ni maknanya tak berkurang lah. Bila kata tak berkurang, berarti kata lain, hidup kita ni takkanlah ada rasa kehilangan, rasa kekurangan, rasa kehabisan. Mana mungkin bila kata bertambah rasa berkurang. Nampak? Rasa kekosongan, rasa kebosanan, tak tahu hala tuju hidup, makin lama makin lemah. Makanya tak betul lah tu. Makanya tidak kenalah pada KPI dia, spek sebagai orang yang bersyukur. Sebab ni janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Kalau Allah kata Allah tambah, Allah tambah. Nikmat pada sudut yang mana? Nikmat pada sudut yang dirasakan dari hati, bukan nikmat dari sudut kebendaan. Kebendaan ni perkara yang tidak boleh kita rungkaikan selagi hati tidak menterjemahkan. Sebagai contoh, bagi orang yang tidak punya rasa, bagilah apa benda pun dia takkan rasa apa-apa lah. Sebagai contoh, budak-budak yang belum sampai tahap mampu membezakan yang baik dan buruk, mampu membezakan perasaannya, tidak mampu membezakan. Kita bagi apa-apa pun dia rasa biasa, ada pun sama, tak ada pun sama. Budak-budak tak pernah rasa tak ada je, nampak? Nampak begitu. Jadi maknanya tak terkesan pada orang yang masih belum mencapai tahap rasa yang sebenar. Tapi bila sampai kepada kita, kita boleh mampu bezakan dah. Memahir, boleh beza dah. Apatah lagi kita makin lama makin belajar, patutnya mampu membezakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu. Tapi kita tidak mampu merasakan kurniaan nikmat. Kerana apa? Nikmat itu bermula di hati, bukan bermula di benda. Kalau pada benda, sudah pasti selesai banyak masalah. Hari ni, kalau ikutkan hidup kita ni, makin lama makin banyak kebendaan, bukan kurang kebendaan. Kalau ikut dari sudut kebendaan, makin canggih sekarang ni. Nah, dulu nak dapat makan susah, sekarang banyak nak makan. Malah pening pula nak makan apa. Dulu pening tak tahu nak makan sebab tak ada makanan. Sekarang ni pening sebab banyak makanan. Pening. No. Dari sudut kebendaan, kapasitinya bertambah. Kereta bertambah, rumah bertambah. Asal ada tanah, ada rumah. Asal ada rumah, ada tanah. Asal tempat boleh tanah, rumah saja. Kalau dulu nak cari rumah, sebatu pun jumpa, sayup-sayup je nampak. Nampak rumah kampung dulu tak? Sekarang tengok banyak. Maka dari segi kapasiti kebendaan mesti dah cukup. Nah, susah kita tapi kebendaan ni kita ada. Bukan kita hidup zaman yang tak ada fasiliti. Fasiliti mudah. Di sudut duit pula, nak dapat duit mudah sekarang ni. Apa pula mudah Ustaz? Mudah. Tinggal nak tanah dia. Dulu nak dapat kerja punya payah. Kau dapat government kerja tu, kenduri 7 hari 7 malam. Memang men. Kerja dapat mana government? Tu dia. 7 hari 7 malam. Sekarang siap nak keluar lagi dia. Nampak? Jadi maknanya nikmat itu diukur bukan dengan kebendaan. Bertambahnya benda tidak menjamin bertambah nikmat. Tak menjamin. Bertambah, nikmat tak bertambah, tak ada maknanya. Tak ada artinya. Malah bertukar menjadi azab. Rupanya kerana tadi tidak mencapai tahapan hamba yang bersyukur. Kufur. Azab, Allah kata inna azabi lasyadid. Di mana azab? Kebendaan ke? Tidak. Kalau ikut dulu, kita buat perbandingan, tak banyak kebendaan, tapi banyak ketenangan. Duduk di kampung, tak ada sibuk pun, tenang dia, tak ada benda nak fikir. Orang pun cakap, ya boleh lah tak ada benda nak fikir. Nah. Kita ni banyak benda nak fikir sebab banyak sangat kebendaan, jadi pening pula kita. Nampak? Ada orang kata bila tak ada kebendaan jadi azab. Bagi setengah orang, bila duduk di kampung tak ada benda nak fikir Ustaz. Nampak? Jadi maknanya tak ada benda belum tentu azab. Malah menjadi satu kadang-kadang tu aim seseorang tu nak lari daripada kesibukan kota. Nampak? Nak lari daripada metropolitan, nak lari kalau boleh, nak cari tempat-tempatnya tenang,
yang tak ada kereta banyak, yang tak ada orang susah nak cari. Kalau orang yang penting-penting tu, kalau boleh dia off kan handphone tu, dah mana ada, hilang katanya, pergi betapa katanya. Susah, orang tertentu je senang nak jemput. Nampak? Maknanya kebendaan tak ada belum tentu azab. Jadi azab itu duduk mana? Lain sekali duduk di hati. Nikmat pun di hati, azab pun di hati. Jadi janji Allah, orang yang bersyukur, Allah tambah hati dia. Apa dia? Semakin nikmat dia dalam kehidupan ni, yakni hidup dia dalam penuh ibadah. Masa dia diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Masa dia itu digunakan benar-benar untuk ketaatan, maka bertambahlah kenikmatan. Ada satu ketika tu, saya tunjuklah satu gambar dekat Facebook lah. Kita gunakan medium Facebook. Benda ni fleksibel tuan-tuan. Facebook ni boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Dia campur aduk longgok kat situ. Jadi atas kita nak guna macam mana. Saya betul letaklah satu gambar yang menunjukkan nikmat dunia. Ada seorang tu dia komen, ini nikmat dunia je ustaz, nikmat dunia je. Dia tulis tu, nikmat dunia je, tak kekal, akhirat yang kekal. Kalau sekali baca nampak biasa tak? Tapi saya boleh tangkap makna dia. Tak guna ada ke tak ada ke dunia ni, bunyi dia tu seakan-akan kemungkinan dia tak ada, mungkin dia tak ada kemungkinan. Kita tunjuk gambar satu nikmat dunia apa? Keluarga. Nikmat dunia ni tuan-tuan, antaranya adalah keluarga. Tu nikmat dunia yang besar tu, amen. Ada setengah tu dia tunjuk, oh bahagianya keluarga dia kan. Setengah orang tu adalah pura-pura je tu kan, setengah orang kan. Dalam hati menangis, luar senyum katanya. Mana boleh, mesti ada terasa sikit cik. Dia menghukum bagi pihak dia. Orang kan, dia tengok bagi pihak dia, dia hukum bagi cara dia fikir. Mana adil? Tanyalah orang tu. Contoh. Jadi saya jawab, puan katanya, tiada istilah nikmat bagi orang yang tiada hidupnya untuk akhirat. Betul? Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, tak ada istilah nikmat bagi orang yang hidupnya bukan untuk akhirat. Tak ada istilah nikmat. Bagi orang yang hidupnya untuk akhirat, dunia jadi nikmat. Al-jannatu ajilah, syurganya diawalkan. Ada anak-anak nikmat, ada isteri nikmat, ada isteri lagi nikmat lagi. Dua nikmat. Ustaz jadi azab ustaz. Itu sebab apa? Tak faham lah tu. Dia melihat dunia dengan cara dunia. Siapa suruh? Tiada istilah nikmat dunia kalau dunia itu tidak digunakan untuk akhirat. Tak ada. Jadi tak ada, sedaplah dia tak solat tapi dapat nikmat dunia. Tak ada. Selap dah dia tak sedekah tapi dia banyak duit. Tak ada. Tentu kena ada itikad begini, jelas. Tidak akan ada nikmat, sebab nikmat barang yang dikurniakan oleh Allah. Kalau Allah kurniakan, maknanya Allah bagi pada siapa yang Allah nak je lah. Yang tak taat Allah tak bagi, takkan bagi nikmat. Siapa yang taat Allah bagi nikmat. Ada nikmat, tak ada pun nikmat. Sebab nikmat duduk pada hati yang memahami akan kekuasaan Allah pada segala-galanya. Itu nikmat. Itu dah bersyukur tadi. Syukur menjelaskan bahawa sifat seseorang hamba yang ingat pemberi nikmat, bukan ingat nikmat. Makam syukur ni, kata ulama yang membahaskan sifat syukur, syukur itu membahaskan tentang mengingati pemberi nikmat, bukan ingat nikmat. Gitu. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi pada malam Tuhan Barakah ni kita nak bahaskan tentang nikmat yang penting dan besar yang Allah kurniakan kepada kita, yang semua dapat, tak kurang tak lebih. Nikmat apa? Nikmat masa. Dan menjuruskan perbincangan yang lebih detail, itu hakikat masa, hak waktu, hak dalam waktu. Beza ni pernah fikir tuan? Tak, kita fikir tak ada waktu, tak ada masa. Itu kita tahu. Tak ada masa dah. Nikmat paling utama yang Allah bagi pada kita ni ada masa. Masa tu nikmat sebenarnya. Cuba tak ada masa. Kita bahas je umum dulu. Dengan masa lah kita dapat segala-gala benda. Tak ada masa, tak ada benda.
Ini CP yang pertama. Kita dapat semua perkara sebab ada masa kahwin. Contoh, ada masa kahwin. Cuba tak ada masa nak kahwin. Saya tak ada masa lah fikir kahwin ni. Tak ada. Dia memang jatuh pada perbahasan takdir. Tapi takdirnya Allah nyatakan pada dia ada masa untuk memikirkan kahwin. Dan ada masa pula pertemuan-pertemuan. Ada pula masa-masa bertemu dua pada satu masa. Masa bertemu dua pasangan dengan masa. Sedang elok pula kita nak duduk, dia pun nak duduk, pandang dari mata turun ke hati, dari hati membawa ke jinjang pelamin. Begitu masa. Ada masa kita dah ada masa nak kahwin pula, Tok Kadi tak ada masa pula. Tak maaf, saya tak ada masa lah. Orang kahwin queue. Bayangkan tuan-tuan, pernah satu ketika nanti, bayangkan nak kahwin queue. Boleh jadi tak? Boleh. Main-main. Jadi wali-wali yang utama ni kena bersiap sedia lah. Nikahkan anak tu ada masa queue. Nampak? Bila nak makan tak ada masa, tak ada makan. Saya tak ada masa lah nak makan. Maknanya tak ada makan. Tak ada masa dengan anak, tak ada anak. Hilang anak. Tak ada masa dengan suami, hilang suami. Tak ada masa dengan isteri, hilang isteri. Tak ada masa menunjukkan tak ada benda. Dan paling parah, tak ada masa dengan Allah, hilang segala-galanya. Saya sibuk lah Ustaz. Sibuk apa? Kuliah sejam, tak ada masa lah. Dia tak akan ada kebijaksanaan. Kalau dia tak ada masa untuk ilmu, mana dia tak ada kebijaksanaan. Kalau dia tak ada masa untuk Allah, maka dia tak ada segala-galanya. Hati-hati dengan mengungkapkan saya tak ada masa. Bahaya. Maka sebagaimana dimaklumi bahawa hamba Allah yang soleh ialah manusia-manusia yang lahiriahnya dan batinnya, zahir dan batinnya sejalan dengan menghadapi Allah SWT. Di mana saja, di waktu apa pun. Ni kita nak bincangkan masa yang mana sebenarnya masa kita ni tiada lain diperuntukkan hanya sebenarnya untuk Allah. Mana ada masa kita untuk orang sebenarnya? Tuan-tuan, sidang imam mata Allah SWT, hakikatnya. Ni bincangnya hakikat lah. Masa yang Allah bagi itu sebenarnya ada ROI-nya, return of investment. Investmentnya adalah masa tu diberikan kembali dengan ketaatan-ketaatan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, tuan-tuan, ayat ni manusia. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nas ayatnya makiyah. Ni perbincangan asas ya. Bila makiyah ni akidah. Ya ayyuhan nas, semua apa pun background dia, nas, selagi mana manusia, selagi tu dia terkesan dengan ayat ni. Melainkan dia bukan manusia, beruk, tak dia dengar. Bila kata nas, Allah kata ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah aku, sembah Allah. Kenapa nak sembah Allah? Orang kata, kenapa saya kena sembah Allah? Sebab Allah jadikan kita. You bukan jadi sendiri. Ada satu perbahasan golongan etis yang dengan dia akalkannya budak tu. Dia kata Tuhan ni tak ada. Sebab dia profesor. Dia teori sains mengatakan benda yang tak boleh nak pegang, boleh tak boleh lihat, consider tak ada katanya. Jadi macam mana you kata kita dijadikan oleh Tuhan? Tuhan tak ada. Budak dia pun tengah dan satu short video. Sekali ni budak pun cakap balik, Tuhan kata, Tuhan ada akal kata. Ada. Sebab tu saya jadi profesor. Tuhan boleh rasa akal? Tak boleh. Tuhan nampak akal? Tak boleh. Maksudnya Tuhan tak ada akal. Kalah profesor. Dia pakai menunjukkan bersandarkan teori sains, benda yang tak nampak dan tak ada, tak boleh rasa, itu tak ada, tak wujud, not existing.
Jadi akal tak boleh nampak, otak. Dia cakap otak. Otak tak boleh nampak, tak boleh rasa, tak boleh pegang. Mana tak ada otak ah. Walaupun dia profesor. Terdiam kan mana? Jadi maknanya secara sifat ketuhanan itu semua manusia faham. Dia bukan jadi sendiri. Kita ni tidak jadi sendiri, kita dijadikan. Bila kita dijadikan, maka ada satu suruhan untuk tunduk dan sembah kepada Allah Ta'ala. Maka di sini membahaskan, dia ada kata perbincangan tentang kalam hikmah daripada Syekh Maulana Ibn Atha'illah As-Kandari rahimahullah ta'ala. Bagaimana zahir dan batin seseorang itu masa pada syariatnya, zahirnya. Contoh gini, ni syariat nampak jelas, duduk sejam, clear, habis keluar. Solat zahir nampak, tapi batin turut bersama. Batin ni apa? Iman. Apa lagi? Faham dia. Jadi waktu zahir, waktu batin, waktu syariat, waktu hakikat, dua-duanya mesti menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya masa memang untuk Allah. Kalau kita bincang dari sudut perbahasan ibadah umum dan khusus. Kalau khusus, setiap lafaz niat. Contoh solat, solli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, nawaitu somawadin an ara'i fi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Lillah, untuk Allah. Bila kata untuk Allah, maknanya memang untuk Allah, bukan untuk kita. Contoh, masa itu untuk Allah, itu khusus. Jadi kalau umum ni tidak terikat dengan lafaz tertentu. Contoh bab hidup, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah sumpah dah tu. Jangan main. Sebab tu orang kadang-kadang dia termakan sumpah tu. Jangan main. Yang tak bersumpah teruk lagi. Dia lari daripada perjanjian. Yang dah bersumpah, yang dah berjanji, kotakan janji sekarang ni. Sebab tu kadang-kadang dalam bab masa ni dia perbincangan yang sangat luas. Pertama, kita kena faham dalam masa ataupun waktu, kita kena keluarkan daripada perbincangan yang terikat dengan nombor. 1, 2 itu nombor. Senggat. Malah peredaran zaman membuktikan bahawa asal jam bukan jam ni. Dulu pakai mula tengok pergerakan siang malam atau waktu. Kalau dia pergi, siapa tuan-tuan pergi umrah ke atau ziarah pergi Turki kan, di Hagia Sophia, ya betul, bukan Istana Topkapi. Dia ada dekat satu dinding tuan-tuan, dia dinding tu macam tu, dia ada satu palang kayu terkeluar macam tu. Rupanya nanti matahari dia akan turun, dia sending, dia tengok mana makin dekat makin turun macam tu. Jadi daripada hari itu jadi macam jam tu. Satu. Kedua daripada pasir tu kan, apa dia panggil? Itulah macam itulah. Sumbu apa tu, ataupun dengan api, macam-macam cara lah masa. Maknanya masa bukan terikat dengan nombor, tapi masa adalah satu perjalanan dari satu ruang kepada satu ruang, perjalanan satu keadaan pada satu keadaan, perjalanan masa. Jadi setiap orang ada perjalanan masing-masing. Itu hebat. Dan ada pendapat menyatakan bahawa masa itu adalah nyawa, sebab perkiraannya itu dari detik, dari nadi. Sebab itu masa itu nyawa, bukan mah. Mah ni boleh buang lagi, nyawa tak boleh buang. Nah, ada yang nisbahkan dengan mah sebab dia kaitkan dengan niaga, rugi, untung. Kalau kaitkan dosa pahala, nyawa, maka masa itu berkaitan dengan nyawa. Maka bila kata nyawa itu dengan kehidupan, dia kata kehidupan itu mesti berbalik kepada tujuannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentulah manusia yang begini tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Orang yang fokus bahawa dia tahu masa itu datang daripada Allah. Sebab masa nyawa. Nampak? Masa itu nyawa. Nyawa itu datang daripada Allah. Surah Sajadah ayat 9.
summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Allah tiupkan roh dalam jasad. Jadi roh masuk dalam badan, tak panggil roh. Kalau dia panggil roh, dia panggil almarhum. Tapi kalau nak cuba-cuba panggil tak ada masalah. Sekala dia jemput almarhum ustaz, tak masalah. Tak menyalahi hukum pun, tapi pelik lah orang, alamak almarhum. Dia bila kita mati, roh tu ke depan lah. Dia masuk dalam badan, dia panggil nyawa, bernyawa. Nak buktikan orang tu bernyawa, buat apa tuan-tuan? Detik, pegang nadi, lepas tu pegang jam, detik, tit 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 tit. Ada perjalanan ruang itu, satu gitu. Dan bukan sekadar itu, pegang hidung, bernafas. Maka nafas, nyawa, roh itu kaitan dengan Allah. Jadi nak pegang nafas tak boleh, nak pegang nyawa tak boleh, jauh sekali. Nak pegang roh lagi tak boleh. Saya setakat ni saya dah boleh kawal roh saya, Ustaz. Hebat. Ni makan-makan Tok Wali pun geling kepala, jangan main. Allah kata jangan kamu bincang, Nabi kata jangan bincang bab roh, tak boleh. Ada sekali tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dah tak ada dah seminar tu. Bimbang juga. Dia seru roh. Dia kata meningkatkan roh. Sudah saya cakap. Roh apa keluar, jangan roh jembalan tanah keluar, sudah. Tak boleh lah. Roh tak boleh pegang, nyawa tak boleh pegang, nafas pun tak boleh pegang. Apa? Nak pegang apa tuan-tuan? Masa. Jaga masa, jaga nyawa. Itu dia. Jadi nak pegang masa pun tak boleh juga. Melainkan kalau kita ada freeze, kan cerita orang putih kan selalu dia berimajinasi mengarut kan. Ataupun back to future, patah balik belakang. Biasalah dia fikir benda-benda pelik-pelik gitu kan. Tak boleh juga. Masa akan berlalu meninggalkan kita. Tak boleh. Sebab masa itu hak Allah dan makhluk Allah. Habis nak pegang apa? Itulah pegang ketaatan. Tu dia bertali dia tu. Ketaatan pula yang paling tinggi, ketaatan itu dalam konteks syariatan itu apa dia? Tak ada lain. Solat fi awtiha. Solat pada waktunya. Itu. Sebab solat berkaitan dengan masa. Mesti cakap jam berapa, pukul berapa, waktu bila. Subuh, waktu pagi. Zuhur, masuk tengah hari. Asar, masuk petang. Maghrib, perubahan malam. Isyak, perubahan nak ke pagi. Kalau jaga solat, bermaksud kita sedang menjaga kitaran masa kehidupan. Dan kitaran itu bukan kitaran kecil tuan-tuan. Kitaran yang melibatkan ciptaan alam semesta. Allah bersumpah dalam surah Asy-Syams, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ianya mengelilingi, demi langit seluruh ciptaannya, demi bumi seluruh hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Kita ingat jaga masa itu simple lah. Masa ni berkaitan dengan kita. Kalau ikut masa, bermaksud kita selari dengan peredaran alam semesta. Sebab tu jangan terkejut tuan-tuan akan dapat kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tapi jangan fikirlah kelebihan tu. Orang yang dapat kelebihan, dia tak fikir kelebihan. Sebab tu jangan terkejut ada orang-orang yang Allah berikan dia boleh berinteraksi dengan alam. Dia rasa ni sehari mendung ni, jari ni tsunami ni. Bukan maksud dia ramal, tapi sebab jiwa tu sebenarnya adalah berkaitan dengan peredaran alam. Sebab tu setengah-setengah orang tu Allah bagi makam-makamat tertentu yang boleh rasa tuan. Ni makam ni, terutama budak. Budak ni bila dia tidak ditaklifkan tanggungjawab lagi, bermaksud dia di bawah kekuasaan Allah. Sebab tu budak-budak di rumah, dia yang pertama akan kesan benda-benda buruk. Kita ni sebab otak masih berbisa kan, kita pengalaman kita kan macam saya tu, tak ada apa-apa tu, kawan ni dah menangis-nangis dah. Ni ada benda nak datang, kita tak ada ni. Sebab tu kita kena faham bahawa masa, apatah lagi kita kaitkan dengan kitaran waktu solat, tuan-tuan sedang mengawal. Sebab tu nak pula kita ni makam khalifah, bukan makam follower, makmum, kita imam.
Bila imam, alam ni tuan-tuan, dia akan tunduk. Sebab tu golongan-golongan Allah jaga. Dia kata tadi, hamba-hamba yang zahiriahnya, syariatan dan hakikatan, dia sebati. Bermaksud pertama, dia mesti menjaga waktu solat. Ini syariat. Dia tidak pergi pada benda yang pelik. Maka masa dah kita tak perlu solat, kita niat je dah. Itu tak sampai makam, sebab masa ni ada yang dipegang. Tu solat. Bila dia pegang, maka makam wali-wali Allah Ta'ala ini, dia akan dapat kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada alam. Sebagai contoh, ada satu kes tu saya pergi sendiri di Indonesia. Tapi yang cerita tu anak dia lah, Kiai Makhtum, di bahagian Jawa Barat sana. Dia ada anak murid dia, taklah ramai sangat, dah 30,000 orang dah anak murid dia. Dia pergi, dan dia tak tidur malam tuan-tuan. 40 tahun tak tidur malam. Allah. Dia cerita sendiri. Dia sekarang waktu pergi tu umur 70, dia tak tidur start umur 30. Time tidur dia pelik sikit lepas duha. Time tidur dia waktu duha. Kita ni tidur kurang-kurang 8 jam. Siap ni macam-macam jenis lah kita kan. Dah ada setengah orang tu dia dah tak fikir dah waktu-waktu tu. Apa amalan dia? Yasin. Ni dia cerita sendiri. Malam dia Yasin, dia ratib dengan Yasin lah. Kelebihan lah. Ni bukan suruh ikut, tapi setengah orang Allah bagi kelebihan. Jadi arwah ayah dia itu makam wali. Dia tunjuklah kubur. Sebab apa? Dia cerita, ada orang jumpa ayah dia, dan tapi ayah perwatangan ayah dia itu susah. Pak susah. Orang nasihatkan ayah dia lah, berusaha lah, Islam tak suruh macam ni. Dia cakap ibu orang gitulah. Saya translate bahasa lah. Sekali dia kata, baik, saya akan usaha. Baik. Dia ambil batu, dia pegang batu tuan, dia baca, ni ayat dia. Kau nak amal lah, tapi kau tak jadi jangan marah. Sebab amal belum tentu jadi. Yang bagi jadi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia pegang, dia bagi. Kawan dia tengok jadi emas tuan. Kau ambil lah, aku tak perlukan emas ni, aku perlukan Allah. Wah, luar biasa. Dah barang dah minta ada, nak ada apa lagi tuan? Betul tak? Perlu ke simpan stok? Kalau minta je ada. Tak pandai lah. Tak payah lah tuan. Buat apa nak simpan stok? Buat penuh-penuh rumah dah kan? Nak makan dia, ada. Macam kita jenuh nak petais 5 liter. Sebab kita makan kuali, memang kena standby dia. Makan wali ni dia memang tak ada saving tuan. Dia time nak ada. Kita boleh capai makam tu, tak apalah, simpan lah tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu, alam tunduk. Batu tu boleh tukar jadi emas. Kalau fikir logik tak boleh, tapi dalam sains boleh. Sebab dia ada perubahan masa. Sains boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita ni, cerita orang putih lah, cerita Avengers ke benda lah, dia dah cerita daripada benda boleh jadi bertukar-tukar barang. Dia buat kajian macam tu. Sebab kita daripada sel ada elektron, atom lah, apa semua tu, ada kaitan sains, dan semua tu adalah masa. Ini teori masa ni kalau buka ni habis ni tuan. Memang sungguh kita kaji dalam-dalam. Sebab itulah Allah pula mengatakan surah Al-As, demi masa. Allah bersumpah. Antara surahnya Allah ada sumpah dua lah. Surah Asy-Syams, demi matahari. Itu ada kaitan juga dengan demi masa. Sebab matahari melibatkan peredaran. Peredaran melibatkan perubahan masa. Ada bulan, ada masa. Ada tahun, ada masa. Jadi masa itu benar-benar berkaitan tentang kekuasaan Allah. Jadi bagi hamba-hambanya yang sudah berada pada waktu yang selari dengan ketaatan tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Kerja dia adalah untuk mentaati Allah dalam konteks apa sahaja perbuatan, sama ada hukum-hukum yang telah disyariatkan ataupun secara umumnya dia letakkan diri dia untuk masa untuk Allah. Kita faham begitu. Maka oleh kerana itu hubungan manusia dengan haknya. Bila kata kaitan dengan masa ni pula, ada hak dia tuan-tuan. Ni nak masuk hak waktu, hak dalam waktu tu. Dia ada hak dia pula. Nak pegang masa kita tak boleh pula. Pegang dah taat tapi tak tahu. Maka di sini kata Maulana Ibn Ta'ala Iskandar Rahimahullah Ta'ala menggariskan bahawa hak yang berkaitan dengan masa,
Begitu. Maka kata beliau dalam kalam hikmahnya yang berbunyi, huququn fil awqati yumkinu qada'uha wa huququl awqati liyumkinu qada'uha. Yang bermaksud hak-hak dalam waktu, membayarnya adalah mungkin, sedangkan hak-hak waktu membayarnya adalah tidak mungkin. Bermaksudnya, maka di sini pertama dalam perbahasan ni, bila kata arif billah ni, Allah dah bagi kefahaman mereka mengurus waktu. Maka dalam kefahaman perbincangan ini wujudlah perbahasan tentang hak-hak dalam waktu, yang mana kata beliau hak-hak dalam waktu boleh dibayar, boleh dibayar balik. Contoh, hak-hak Allah SWT yang telah ditetapkan pada waktu-waktu yang tertentu lagi terbatas. Sebagai contoh, hak-hak dalam waktu yang difardukan solat 5 waktu. Nampak? Dalam waktu ada waktu. Waktu apa? Waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Adapun hak-hak dalam waktu mungkin boleh bayar. Maksud kalau tertinggal itu boleh qada, boleh bayar. Tertinggal. Apalagi kata beliau, sebagai contoh lagi, hal-hal hak-hak waktu yang bersifat sunat pula. Dan contoh, ada waktu malam, hak pada waktu malam yang bersudut sunat, yakni membangunkan, mengimarahkan malam qiyamul lail. Ada ibarat sunat, ada haknya. Jadi lain-lain yang bersangkutan dengan itu, ini adalah gambaran ketaatan. Makna kata pada waktu itu akan ada pecahan-pecahan yang dinisbahkan kepada ketaatan hukum. Contoh, waktu solat, solat yang wajib, solat yang sunat, begitu. Jadi solat sunat bila, yang wajib bila, gitu. Jadi maknanya di sini, hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah menyatakan tadi waktu untuk Allah, pertama, hak dalam waktu dia akan jaga. Sebab tu lagi bersalahan, tiba-tiba dia waktu solat dia buat biasa je. Hai, pelik ni. Malah apabila kita bahaskan balik, ada tanda-tanda orang tu mengenal Allah. Apabila Allah panggil, dia akan terpanggil. Kenal lah tu. Kalau orang yang tak kenal, orang panggil dia tak tahu lah. Siapa tu? Tak, aku tak kenal. Tak payah, lari pula, siap lari tu. Aku tak kenal dia, tiba-tiba panggil. Tapi kalau orang yang kenal, daripada belakang tu, kita duduk tengah makan, dia dari belakang, kita tengok belakang dia boleh panggil tu. Sebab apa? Punya cukup kenal lah. Setengah tu bau je, ni dia ni, nampak? Bau lalu dah, ni dia ada ni, dia cari, dia panggil. Nampak? Makam kenal ni menyebabkan terpanggil. Sebab tu apabila kalau kita lihat, sekarang ni contoh saudara kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita ke yang sedang bersiap sedia untuk menunaikan ibadah rukun yang kelima. Sebab apa pergi? Nampak? Saya ada buat satu soalan tu dalam persiapan nak pergi haji. Dia finale finale ni. Dia ada pun khusus haji tu dah berjalan dengan baik. Tiba-tiba final tu tanya soalan. Ni kenapa pergi haji ni tuan-tuan? Haji sekalian. Hadirin hadirat sekalian. Ada soalan ditanya balik, contoh macam dah pakar lah kan nak jawab kan. Kalau tidak, buang masa dia pergi ni. Ada yang kata dah ada kota. Sebab kota ke pergi? Awak dah bersiap, tiba-tiba tujuan tak tahu. Letih tuan-tuan. Sebab tu jangan main-main. Ada kadang-kadang pergi tu, pergi tak kembali dah. Dia pergi sekali, tak kembali dah kat masjid lah. Faham tak? Kalau ikut nisbah tu ramai yang pergi tu. Ramai. Ini headquarter, ini branch Baitullah, itu HQ-nya Makkahul Mukarramah Haramain, tu Baitullah. Sini pun Baitullah juga. Cuma branch. Jangan pula pergi bubuh Kaabah kat sini kan, jangan sesat pula. Tapi ini pun Baitullah. Sebab tu saya acknowledge tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT, para tetamu-tetamu Allah, duyufur rahmah, tetamu-tetamu Allah. Jadi pergi itu adalah kerana dipanggil.
Berapa ramai yang tak terpanggil. Sebab tu seruannya, jawapannya dekat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Nampak? Apa kunci pada ibadat ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah orang yang ma'rifatullah. Ulama membahaskan, bukan kata perkara yang pelik-pelik. Orang yang ma'rifatullah itu dia ma'rif tentang suruhan Allah. Ma'rifatullah lah tu. Terutama dalam waktu solat. Dia nampak waktu solat, dia nampak masjid. Ni kadang-kadang macam masjid kena santau ni mamen. Ingatkan restoran dia kena santau, masjid pun kena santau. Saya tak nampak lah masjid, Ustaz. Allah, berat sangat ni. Kok lalu dia. Nampak tak? Hebat masjid ni tuan, kesan dia besar. Walaupun singgah saja. Contoh, dia ni baru balik kelab malam. Singgah sebentar membuang air. Orang pun tempat dia. Nak kelab malam pula tu. Orang cakap apa? Ya Allah, qiyamul lail. Nampak? Padahal bawa balik qiyamul lail. Dah baik. Simple lah tuan-tuan. Semudah tu je nak jadi Allah. Bukan merasa baik, Allah nak baikkan. Tapi cuba kalau kita keluar pada qiyamul lail, singgah sebentar di kelab malam. Bukan nak buat apa pun tuan-tuan, nak buang air. Tiba-tiba, ya Allah Ustaz, dah berubah pergi kelab malam. Nampak? Tempat yang buruk, kesannya walau seketika buruk dah. Ni waktu pergi qiyamul lail, pergi tak pergi qiyam malam, ataupun nak pergi niat dengan berdakwah. Niat orang tak nampak, orang nampak syariat dia. Begitu. Jadi maknanya waktu seharian kita makrif dia, itu panggil hak dalam waktu. Ada juga hak itu berupa bentuk waktu. Contoh Ramadan. Hak dalam waktu Ramadan ada apa? Zakat. Hak dalam waktu apa lagi? Banyak lagi membincangkan tentang hukum-hukum yang tertentu, qada dan qadar yang telah ditentukan pada hak dalam waktu, yang disimpulkan sebagai segala hukum hakam yang telah termaktub di dalam waktu itu, maka itulah hak dalam waktu. Begitu. Jadi apabila hak-hak yang disangkutkan dengan waktu-waktu tertentu itu, apabila waktunya telah habis, sedangkan hak-hak dalam waktu itu belum dilunaskan, maka agama kita membolehkan untuk membayar hak-hak tersebut di luar waktu, dan ini disebut sebagai qada. Kan? Kalau ada dalam waktu sedangkan qada di luar waktu, tu nak ganti. Kan? Contoh bak haji, kan? Padang arwah dah pergi meninggalkan, walaupun waktunya tak dapat, qada gantikan, malah boleh wakilkan. Begitu. Dan kalau kita faham waktu kita itu untuk mengisinya dengan hak-hak waktu, barulah perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan nanti tersusun. Adapun hukum hakam yang telah kita faham itu, pertama peletakan wajibnya, peletakan sunatnya, peletakan mubahnya, yakni harus, peletakan pada makruhnya, peletakan pada haramnya, maka setiap itu diletakkan pada hak-hak dalam waktu itu. Habis waktu itu, contoh wajib bayar zakat, habis dosa tak buat, tapi insaf qada balik. Begitu. Jadi pula contoh Aidil Adha, ada pula itu korban, sunat muakkad sangat dituntut. Itu waktu itu je lah. Tak boleh nak qada keluar tu, saya qada ustaz korban, tak ada lah orang buat lagi. Pelik belakang tiba, saya qada ustaz nak korban, tak payah. Waktu itu je. Ada waktu-waktu yang terlepas, habis. Jadi pertama kita faham, upah dalam waktu bukan ikut suka aku lah, tak ada. Sebenarnya waktu ni bukan ikut suka kita. Waktu sudah digazetkan, dia panggil perundangan ataupun sunnatullah, yang telah disusun mengikut peredaran tertentu dengan waktu-waktu tertentu. Kalau kita letakkan diri kita pada waktu itu, maka kita sedang mentaati Allah.
Contoh lagi kata Nabi SAW, mafhum hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa sesiapa yang selepasnya habis satu waktu solat dan dia berniat menunggu waktu solat yang lain, dia sedang berada dalam solat. Tu makam tu ni gunalah tuan-tuan peluang ni. Jadi sebagai contoh, orang yang pergi boarding, dia tertidur, dia boarding tuan-tuan, tertidur, maka tertidurnya itu bukan tertidur saja, tidur sementara menunggu boarding. Sama lah kita, jadi niat subuh. Jadi kalau kita makan roti canai pun sementara menunggu subuh, faham roti canai. Harus itu jadi bermakna. Itu kaedahnya tuan-tuan.